Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur pada Allah. Subhanallah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah hari ini ya. Siapa ada? Fariza Ishak. Lagi siapa? Okey, apa khabar anda semua di rumah? Ya, saya pun juga berada di rumah. Masya Allah. Alhamdulillah saya juga baru sampai di rumah. Baru sampai di rumah. Baru sampai dari apa? Dari Sungai Buloh. Saya dapat injection yang kedua hari ini, vaksin. Ya, Pfizer. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. So, selesai untuk vaksin, 2 dos. Anda bagaimana dengan anda? Siapa yang dah ambil vaksin? Baik, sebelum tu kita boleh share-share, boleh klik button share. Siapa yang dah masuk dalam sesi live ini, Alhamdulillah saya insyaAllah akan buat sesi FB live setiap hari sekiranya diizinkan Allah. Semalam sepatutnya saya juga ada sesi live, sesi FB live, tetapi dengan kehendak Allah juga ya, ada 3 sesi Zoom meeting pagi semalam. Kelab 7 pagi, kemudian pukul 8 pagi Be The Warrior. Lepas tu pukul 10.30 pagi ada meeting sampai pukul 1. Bercakap tak berhenti ya, Masya Allah. Saya dalam jadual memang ada sesi live pukul 2.30. Saya naik ke atas kejap. Lepas habis meeting pukul 1, saya naik ke atas bilik sekejap. Saya kata tak apalah, sementara tunggu solat zuhur saya berbaring atas katil terlena sampai pukul 2.20 baru saya terjaga. Masya Allah. Saya kata dah tak boleh ni, tak boleh buat FB live lah ya, terlena. Kepenatan yang amat sangat. Masya Allah, kita bekerja tak berhenti ya. Sibuk berganda-ganda walaupun musim PKP. Baik, apa khabar anda semua? Siapa yang ada dalam sesi ini? Nur Hafiza. Siapa ya tak perasan Nur Hafiza? Zuhaini Musa, selamat berkenalan. Saya di depan saya ni ada 3 laptop. 3 laptop dan 2 handphone ya untuk sesi FB live ini ya. Alhamdulillah. Saya dibantu ramai sangat yang bantu saya untuk sesi ni. Syukur Alhamdulillah. So, sambil-sambil kita tunggu yang lain masuk ya, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain join sekali, anda boleh klik button share, anda boleh invite rakan-rakan yang lain masuk untuk sama-sama kita berkongsi ilmu ya. Saya juga sebenarnya bukanlah orang yang serba tahu, hanya berkongsi ilmu dan pengalaman, berkongsi apa yang kita belajar. Mudah-mudahan lebih ramai orang yang mendapat kebaikan dari sesi perkongsian ini. Okay, so kita bolehlah like, boleh bagi button, boleh bagi emoji like, love banyak-banyak ya. Boleh juga klik button share ramai-ramai, supaya ramai sahabat-sahabat kita yang masuk sekali. Baik, hari ini saya akan berkongsi dengan anda 2-3 tips, 2-3 cara sorry, bagaimana penyebab bahagia dan lapangnya hati. Saya selalu pakai ni kalau bercakap supaya lega leher ya. Alhamdulillah. So hari ini saya akan share dengan anda penyebab bahagia dan lapangnya hati. Ini ramai ni orang sedang mencari hati yang bahagia ni. Nampak macam ramai orang tak bahagia sekarang ni. Maklumlah di sekitar kita ni ketakutannya luar biasa. Nak pergi kedai runcit takut, nak pergi beli barang takut, nak pergi bank takut, nak pergi masjid surau memang tak dibenarkan lagi ya. Nak balik kampung memang tak boleh. Nak keluar takut. Nak suruh pergi beli barang di kedai runcit pun tak nak lah, memang takut lah, order je lah, online je lah ya. Ketakutan. So ketakutan ini juga menyebabkan kita tak bahagia, rasa sempit dada, rasa risau ya, rasa bimbang, berkeluh kesah sebab kita manusia biasa. So hari ini saya akan berkongsi sedikit lah 2-3 perkara bagaimana penyebab hati yang bahagia dan lapangnya. Penyebab bahagia dan lapangnya hati, insya-Allah.
So, okay, kita tak perlu buang masa. Kita tunggu sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Saya boleh terus join lah. Saya boleh terus share lah ya. Masa pun tak banyak. Saya pun terlalu banyak kerja dan anda juga saya pasti terlalu banyak tugas dan tanggungjawab. Walaupun kita dalam tempoh PKP, walaupun kita bekerja di rumah, walaupun kita work from home. Sebenarnya saya tengok bekerja di rumah ni lagilah banyak ya, lagilah banyak tugasnya, lagilah tak tersusun kerja kalau kita tak pandai nak manage ya. Sebab sambil kita kerja kita kena tengok anak. Kalau yang ada anak kecil tu masya-Allah ya, ada anak kecil berderet-deret. Anak umur 8 bulan, anak umur 2 tahun setengah, anak umur 4 tahun, anak umur 7 tahun. Masya-Allah berderet-deret. Lepas tu kejap-kejap Mami nak makan, Mami lapar, Mami nak susu. Lepas tu kejap lagi Mami nak pergi toilet. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Saya ni anak-anak dah besar lah. Tak adalah anak kecil. Tapi saya tengok adik saya anak kecil ramai-ramai. Ya Allah. 3-4 orang berderet-deret ni. Tidak mudah untuk menyusun ya. Tapi Alhamdulillah semuanya adalah satu rahmat dan kebaikan bagi kita. Berlapang dada menerima segala-galanya insyaAllah. Dunia ni apa yang kita pandang sebenarnya, kalau kita pandang penuh kebaikan lah yang kita dapat ya. So kita selalu mendengar ya, kita selalu mendengar doa disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Selalu kita dengar doa-doa itu ya. Doa itu memang doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita sebut, selalu kita doa. Saya kalau doa tu sambil basuh beras pun saya baca doa tu, sambil tunggu dekat kaunter pun baca doa tu. Naik kereta, suami tengah bawa kereta, kita sebut-sebut doa itu ya. So Alhamdulillah insya-Allah ya, itu seruan panggilan daripada Allah mengakui kita ni sebagai hamba yang sentiasa mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. So bagi orang-orang yang berbahagia, bagi orang-orang yang lapang hatinya, tak adalah perkara yang selalu diminta oleh Allah, selalu diminta kepada Allah. Meminta apa? Kita meminta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat, dan kita minta Allah lindungi kita dari siksaan api neraka. Kalau kita bangun pagi, dari seawal bangun pagi, tak kira lah kita bangun jam berapa. Ada orang bangun jam 5 pagi, ada orang bangun jam 5.30 pagi, ada orang pukul 4.30 pagi dia dah bangun, ada orang pukul 7 baru dia bangun, ada orang pukul 9 pagi baru dia bangun. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang meletakkan pergantungan dirinya kepada Allah SWT, tak lain tak bukan, kita bangun pagi, celik je mata ya, terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu ketenangan, kebahagiaan, kejayaan. So kita mohon dengan Allah kebaikan di dunia ya. Kalau kita bangun pagi itu tak adalah kerja lain yang kita buat, terus dalam minda kita ni hari ni nak buat apa, nak masak apa, okay, nak kejutkan anak, nak bangunkan suami, okay, nak uruskan rumah tangga. Kalau kita bekerja, kita buat kerja kita dengan sehabis baik. Kalau kita seorang pemimpin, kita uruskan organisasi yang kita pimpin dengan sehabis baik agar semuanya memberi kebaikan. So kalau kita dari mula kita celik mata, kita bangun pagi itu, terus kita memohon kebaikan demi kebaikan. Ya, kita minta kebaikan demi kebaikan. Kita minta dengan Allah, berilah kebaikan, berilah ketenangan, berilah kejayaan, berilah manfaat. Apa lagi yang aku boleh beri manfaat? Apa lagi kebaikan yang aku boleh berikan pada orang lain? Kalau niat kita, kata-kata kita, nawaitu kita bangun pagi, tak ada perkara yang kita fikir kecuali untuk memberi kebaikan demi kebaikan pada orang lain, maka yakinlah, percayalah bahawa Allah juga akan menyampaikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Apabila nawaitu kita untuk menyebarkan kebaikan, maka kita juga akan mendapat kebaikan demi kebaikan, berjumpa dengan kebaikan demi kebaikan, didatangkan orang yang penuh membawa kebaikan. Ya, kita berjumpa rezeki yang penuh berlimpah, rezeki yang halal, rezeki yang boleh memberi kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita,
kepada masyarakat kita semua sekali. Apabila kita mengharap kebaikan daripada Allah, kita berdoa agar kita hidup dipenuhi kebaikan, dilimpahi kebaikan, maka Allah juga akan membuka jalan-jalan kebaikan kepada kita. Allah akan menutup pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejahatan. Allah akan buka seluas-luasnya kebaikan demi kebaikan. Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan kepada kita. Allah akan hadirkan malaikat-malaikat yang akan juga membantu kita untuk memberi kebaikan. Dan kita akan mendapat ketenangan daripada kebaikan yang kita berikan. Kita akan mendapat limpahan rahmat, limpahan kebahagiaan, limpahan keampunan daripada kebaikan yang kita buat. Dan insya-Allah apabila kita mengharapkan kebaikan, kita berikan kebaikan, kita berusaha untuk jadi orang yang baik. Ya, kita mahu menyebarkan kebaikan. Maka kalau di dunia kita telah memperolehi kebaikan, kita lakukan kebaikan, kita dapatkan kebaikan, maka kita harapkan di akhirat nanti kita juga akan mendapat kebaikan demi kebaikan juga. So, kebaikan itu akan berantaian, kebaikan itu akan menjadi pahala yang tidak putus-putus, akan menjadi untayan-untayan, umpama biji-biji tasbih, umpama biji-biji mutiara yang terus bersinar, yang terus berjuntai, yang terus berantai, ya, memberi kebaikan demi kebaikan kepada sesiapa saja, insya-Allah. So, selalulah amalkan dan fahami sungguh-sungguh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dan tetapi sesungguhnya sebagai manusia yang serba kerdil, sebagai insan yang serba lemah, kita tahu bahawa dunia ini tempat Allah menurunkan ujian kepada kita. Kita sedar hidup ini memang penuh dengan ujian, ya. Hidup ini bergilir-gilir, ya. Dia ada hitam, dia ada putih, dia ada tinggi, dia ada rendah, dia ada naik, dia ada turun. Dia ada gembira dan dia ada bahagia, dia ada sedih dan dia ada duka. Ya, ada sedih, ada bahagia, ada ceria, ada tak happy, ya. Begitulah hidup kita ni. Ada pasang surutnya, ada ujiannya. So, ujian-ujian selalunya menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa tak happy, kita rasa tak bahagia, ya. Tetapi sebenarnya Allah, dia tidaklah sepanjang masa menurunkan ujian yang menyebabkan kita sedih, kita berduka, kita kecewa. Sebaliknya, ujian itu Allah silih gantikan kepada kita sebenarnya, ya. Allah silih gantikan kepada kita ujian, ya, disilih ganti. Ujian sedih, duka cita, berduka cita, kita down, ya. Kita berduka, kita ada masalah macam-macam, masalah, macam-macam ujian. Ya, musim-musim kayak COVID-19 ni, ya, macam-macam lagi Allah hadirkan kepada kita. Ya, ujian tu bertalu-talu datang serentak kadang-kadang, ya, yang menyedihkan, yang menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa pilu, ya. Ujian kesakitan, ujian kematian, ujian ekonomi, hutang yang bertambah-tambah, amanah ni hutang lah, ya. Kita tak nak sebut hutang dah. Kalau boleh, hutang tu dia negatif. Kita nak tukar perkataan kita kepada semuanya positif. So, hutang tu kita tukar kepada amanah. So, kita sedih, ya. Amanah banyak sangat. Amanah dengan bank, amanah dengan orang, amanah kereta, amanah rumah, amanah dengan adik-beradik lah kadang-kadang. Ya, bertumpuk, bertindan-tindan amanah tu. Hutang kita tu menyebabkan kita rasa sedih, duka cita, rasa risau, rasa gelisah, rasa resah, rasa kecewa, rasa tak tahu nak cerita kat siapa, rasa berduka cita ni lah, ya Allah, dengan segala ni. Tiba-tiba pula orang ni sakit dalam satu keluarga, semua positif, 9 orang positif, 7 orang positif, Masya Allah, ya. Kita tengok ini perkara yang berlaku di kalangan kawan-kawan kita sendiri, di kalangan sahabat-sahabat kita sendiri. Ada kawan saya baru 10 hari lepas dia update di status, ya Allah, hari ini tengok orang tu meninggal, orang tu meninggal. Apa pula lah berlaku kalau kita yang meninggal. Masya Allah, 2 hari lepas beliau pula meninggal. 10 hari lalu beliau update di status melihat orang lain meninggal, tazkirah Al-Fatihah, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba 2 hari lepas adiknya update di status beliau, kakaknya telah meninggal dunia. Itulah sebenarnya ujian terlalu banyak, ya. Kita sendiri terkejut, ya. Kita sendiri terkejut. Tiba-tiba jiran kita sakit, tiba-tiba sahabat kita meninggal, tiba-tiba ada berita keluarga terdekat kita
kena COVID, sorry. Keluarga terdekat kita kena COVID-19 positif. Ya. Tak campur lagi yang diberhentikan kerja, yang tak boleh berniaga, yang kedai terpaksa tutup, yang ditamatkan servis, ya, yang dipotong gaji separuh, macam-macam. Ya, macam-macam. Ini semua menyebabkan kita rasa sedih, rasa berduka cita, rasa tak bahagia, mendapat khabar duka, rasa risau, rasa tak buntu, rasa kecewa, ya, rasa putus asa pun ada, ya. Tetapi Allah memberikan khabar kepada kita, ya. Allah memberikan khabar kepada kita pada surah Al-Insyirah, ya, ayat yang pertama. Surah Al-Insyirah, kalau saya lihat Al-Quran ini, Al-Quran tagging saya ni, Al-Quran tagging saya ni, pada muka surat 596 surah Al-Insyirah. Ya, surah Al-Insyirah ni maksud dia kelapangan. Surah yang ke-94 pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, Allah sebut, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Dan kami juga telah menurunkan beban daripadamu, yang memberatkan belakangmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi ditegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini Allah sebut dengan sangat jelas dalam surah Al-Insyirah, ya. Surah yang ke-94 ayat 1 sampai ayat 6, ya. Sampai ayat 1 sampai ayat 6. Allah angkat beban kita. Allah angkat dari beban dari dada kita, dari jiwa kita. Ya, kalau Allah dah angkat tu, lapanglah fikiran kita, lapanglah dada kita. Ya, Allah menyebutnya, ya, Allah memberi kebahagiaan. Allah angkat dada yang sempit, rasa sedih, rasa duka cita, Allah cabut. Allah cabut. So anda boleh refer surah Al-Insyirah, ya, surah yang ke-94 pada halaman 596, ya, 596 kalau Al-Quran saya ni lah, Al-Quran tagging ni. So baik, Allah menyebut lagi dalam surah dalam surah Taha, ya, dalam surah Taha. Kisah ini berlaku ketika Nabi Musa berhadapan dengan tentera Fir'aun. Ya, tentera Fir'aun, Masya Allah, tentera Fir'aun dengan raja ni, kepala tentera ni yang kuat, yang zalim. Ya, so Nabi Musa rasa sangat takut, rasa sangat kecut, rasa bimbang, ya. Tetapi, ya, pada Allah sebut dalam surah Taha ayat 26, ya, Rabbi syrahli, Allah sebut Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Allah sebut, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah kata-kataku. Ya, itu dalam ayat itu. Saya selalu baca ayat-ayat ini apabila nak bercakap, sebut je Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, surah Taha 312. Surah Taha muka surat 312. Surat 312 ayat 26. Ayat 26. Apa maksudnya? Ayat 26. Apa maksudnya? Saya tak tanda tadi. Apa maksudnya? Rabbi syrahli, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku agar mereka mengerti perasaanku. Ya, ya Allah, kita ni sedang sedih, berduka cita. Seumpama Nabi Musa tu dengan takutnya, dengan bimbangnya melihat bala tentera Fir'aun yang besar, yang kuat, yang ramai, ya, dalam bilangan yang ramai. Tetapi Allah memberikan tenteraman kepada Nabi Musa, ya, di dalam ayat ini. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku agar mereka mengerti perasaanku.
perasaanku. Tiba-tiba Allah cabut rasa bimbang, rasa takut kepada Nabi Musa. Allah cabut rasa keluh kesah, ketakutan yang luar biasa. Lalu Allah lapangkan, Allah campakkan ketenangan, Allah campakkan ketenteraman. Lalu sejuklah rasa Nabi Musa, sejuklah sejuklah dadanya, hilanglah gundah gulananya, hilanglah kegelisahannya, dicabutlah rasa risau dan ketakutannya. Lalu bercahayalah. Kenapa? Kerana kita orang yang beriman, sentiasa yakin kepada bantuan Allah, sentiasa yakin kepada pertolongan Allah, sentiasa meletakkan urusan kita di dalam genggaman Allah, sentiasa berserah diri kepada Allah. Tidak sedikit pun kita rasa bimbang. Ini kita nak didik diri kita ni, kita nak didik hati kita, kita nak didik diri kita supaya setiap masa kita rasa yakin kepada Allah, setiap rasa kita rasa tidak lepas daripada bantuan Allah. Setiap masa kita tidak pernah risau dengan apa saja urusan Allah. Kita tidak pernah rasa bimbang. Setiap masa kita letakkan diri kita, sentiasa kita letakkan diri kita dalam urusan Allah. Tidak pernah sedetik pun kita rasa urusan itu adalah urusan kita. Semua urusan hidup kita, dari sebesar-besarnya hingga sekecil-kecilnya, semuanya dalam urusan dan pentadbiran Allah. Kita jadi orang yang ahlul yakin. Apabila kita menjadi insan yang ahlul yakin kepada Allah, kita ini, hati kita tidak pernah putus daripada Allah, tak pernah berpaling daripada Allah. Setiap masa, dekat atau jauh, di mana saja kita berada, ketika kita duduk, kita berbaring, atau kita tidur, atau kita berdiri, sentiasa kita letakkan diri kita dalam pergantungan kepada Allah. Tak ada sekalipun diri kita ini jauh daripada pandangan Allah. Setiap masa kita sentiasa merasa Allah itu memerhati kita, Allah itu mencatat apa yang kita buat, Allah itu melihat apa yang kita buat, Allah itu mendengar apa saja permintaan kita, bicara-bicara kita. Setiap masa kita digenggam oleh Allah, setiap saat kita di dalam genggaman Allah, di dalam pengurusan dan pentadbiran Allah. Tidak pernah sekalipun kita rasa urusan hidup kita ini kita yang takbir sendiri. Semuanya Allah yang mentadbir. Apabila kita merasa demikian, insya-Allah kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa lapang. Dicabut rasa kegelisahan itu, diangkat rasa stres, diangkat rasa ketakutan, diangkat rasa bimbang, dicabut rasa keluh kesah bimbang, gelisah, tidak menentu, sebab kita yakin Allah sentiasa ada bersama-sama kita. Dan saya nak kongsi dengan anda dua saja sebab, dua sebab utama bagaimana kita boleh jadi orang yang lapang hatinya, orang yang bahagia jiwanya. Ada 8 sebenarnya, ada 8. Ini adalah 8 perkara yang menyebabkan lapangnya hati dan tenangnya jiwa kita, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab baginda. Tetapi saya nak sebut hari ini, masa pun tak lama. Saya nak sebut 2 perkara saja. Yang pertama, Allah sebut tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Bagaimana kita nak lapangkan hati, kita nak rasa bahagia, kita nak rasa tenangnya jiwa kita. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Dan ini Allah sebut. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 22. Surah Az-Zumar ayat 22. Kalau anda ada Al-Quran di hadapan anda, pada halaman 461, Allah sebut dalam maknanya, ayat 22 ini Allah sebut, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima hidayah Allah, dia mendapat cahaya daripada Tuhannya. Sesiapa yang diangkat, yang diberi hidayah, yang diberi hidayah, dibukakan hatinya, dibukakan hidayahnya untuk menerima agama Allah, untuk menerima tauhid Allah, maka Allah akan campakkan di dalam dirinya, Allah akan campakkan di dalam hatinya rasa tenang, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pada surah Az-Zumar ayat 22 pada halaman 461. Begitu juga disebut oleh Allah di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am muka surat 144, muka surat 144, muka surat 144, surah Al-An'am ayat 1
125 ya, surat ayat 125 Allah sebut di dalam Al-Quran ya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah ataupun petunjuk Allah, maka Allah akan membuka dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesat. Masya Allah, Allah berjanji dalam surah surah Al-An'am ayat 125 ya, siapa-siapa yang mendapat hidayah ke agama Allah, Allah bukakan dadanya, Allah bukakan hatinya daripada sempit, daripada gelisah, daripada takut, daripada bimbang, dilapangkan hatinya, ia menjadi sebab ya, dilapangkan hati, bersinar, mendapat cahaya, mendapat bantuan Allah, mendapat keyakinan kepada Allah ya, hilanglah rasa risau, hilanglah rasa sedih, hilanglah rasa duka citanya, malahan dibukakan rasa bahagia, rasa lapang, rasa tenang ya, hilang serabut, hilang stres, hilang kecewa, hilang putus asa ya, dicampakkan rasa bahagia, rasa yakin, rasa bergantung kepada Allah, rasa lapang dada, rasa Allah dekat, rasa Allah membantu, rasa Allah sangat dekat, rasa Allah memerhati, rasa urusan kita sebesar apapun semuanya Allah takbir, sebesar apapun ujian semuanya dalam genggaman Allah. So dicabutlah rasa bimbang, dicabutlah rasa resah gelisah. Apabila dicabut rasa resah gelisah, rasa sempit dada itu, maka Allah akan campakkan, Allah akan masukkan rasa bahagia, rasa tenang, rasa sejuk, rasa lapang, rasa yakin. Masya Allah ya, subhanallah ya. Begitu juga pada surah Al-An'am ayat 162 pada muka surat 150. Siapa yang ada Al-Quran di depan boleh buka muka surat 150. Allah sebut dalam surah Al-An'am lagi sekali ya, inna solati, masya-Allah, saya bacakan maknanya sajalah ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kita serahkan semua urusan hidup kita, kita serahkan urusan kita, solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita kepada Allah yang mentadbir alam ini ya. Kita buat saja yang terbaik, kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki kepergantungan kita kepada Allah, kita perbaiki iman kita, kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah kita letakkan seluruh jiwa raga kita, seluruh solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, tak ada yang lain, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita letakkan demikian, InsyaAllah kita akan rasa tenang. Sebab apa? Sebab Allah tahu semua urusan hidup kita, Allah tahu semua kesulitan kita, Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita, Allah tahu sekecil apa pun yang kita rasa, semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam makluman Allah, semua dalam pengurusan dan pentadbiran Allah. Tidak ada satu perkara pun yang kita takbir, yang kita urus, semua dalam urusan Allah ya. Tapi sebaliknya, kesyirikan kita kepada Allah itu akan mencabut rasa bahagia ya. Kesyirikan kita ni apa? Kesyirikan kita ni, kepergantungan kita kepada orang lain akan mencabut rasa bahagia di dalam diri kita ya. Berharap kepada manusia, berharap kepada teknologi, berharap kepada alat-alat, berharap kepada harta, berharap kepada duit, berharap kepada nama, berharap kepada pengaruh. Itu semua akan mencabut rasa bahagia kita. Jiwa kita tak bahagia, hati kita rasa serabut, tak tenang ya. Mulalah kita rasa bercelaru, kita mula rasa keluh kesah, hati kita rasa sempit, dada kita rasa stres ya, fikiran kita tension ya. Kita buat itu tak kena, kita buat ini tak kena, kita buat itu tak kena, semua tak kena ya. Kita pegang ini tak jadi, kita buat ini gagal, kita sebut macam ni kita tak jadi, kita minta tolong orang tak jadi. Tetapi apabila kita serah urusan kita kepada Allah, Masya Allah, kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Itu yang pertama, tauhid. Yang kedua, bagaimana rasa tenang, bagaimana rasa bahagia, Allah sebut ya. Ini ilmu. Okey, ilmu. So cari ilmu untuk melapangkan hati dari sesuatu yang dapat menggoncang. So ilmu ini dia melapangkan hati. Ilmu ini
ya, memberi sinar kepada kita. Ilmu ini memberi cahaya kepada kita. Ilmu ini menjawab pelbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan ilmu. Sebab itu banyak sangat ayat-ayat Al-Quran yang memberi pencerahan kita kepada ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti mencari ilmu. Saya adalah seorang yang suka mencari ilmu dari dulu sampai sekarang. Saya suka mencari ilmu. Tak adalah kerja yang saya buat, tak adalah kerja lain yang saya buat. Uruskan rumah tangga, pagi-pagi dah masuk kelab 7 pagi, kelab ilmu, majlis ilmu, baca Al-Quran, berzikir, berselawat ramai-ramai. Lepas tu, lepas pukul 8 pagi, habis kelab 7 pagi, apa nak buat? Kalau masih ada wuduk, terus buat solat duha, buat solat taubat sekejap. Baca Al-Quran sekejap. Kalau tak baca lagi Al-Waqi'ah, baca surah Al-Waqi'ah sekejap. Tak lama baca surah Al-Waqi'ah ni, 10 minit boleh habis. Surah Al-Waqi'ah ni dia ada kalau tak silap saya 96 ayat. Kalau kita baca ayat dia pendek-pendek je surah Al-Waqi'ah ni. Kalau kita baca tu 10 minit boleh habis. Habis baca Al-Waqi'ah, terus masuk dapur. Saya tak ada pembantu rumah sekarang ni. Selalunya ada pembantu rumah. Bertahun-tahun saya daripada saya muda sampai sekarang selalunya ada pembantu rumah, tapi dah setahun dah genap setahun ni tak ada pembantu rumah. So semua kena buat sendiri Masuk dapur buat sendiri, uruskan rumah tangga buat sendiri, menyapu, buang sampah semua buat sendiri. Tapi alhamdulillah kita ada suami, kita ada anak-anak ni. Alhamdulillah Allah lapangkan Allah datangkan anak-anak yang ringan tulang, anak-anak yang suka membantu, anak-anak yang suka menolong So kita bagi kerja. Kalau mama dah masuk dapur, anak-anak uruskan kain baju. Kalau saya masuk dapur, suami buang sampah. So senanglah kerja kita. So pukul 8.30 selalunya masuk dapur sekejap, siapkan breakfast. Pukul 9 siap buat masuk dapur. Jangan lama-lama. Kalau saya orang lama ni tak nak buang masa lama-lama kat dapur. So masak yang simple, yang mudah, yang ringkas tetapi berkhasiat So 8.30 masuk dapur, pukul 9 dah siap breakfast sekejap. Pukul 10 dah ada meeting lah, ada program lah, ada Zoom lah. Habis program, habis Zoom, terus terus masuk meeting lagi, terus. Kalau tak ada event, tak ada meeting, cari ilmu lagi sampai habis waktu zuhur. Sampai habis masuk waktu zuhur, berhenti azan sekejap. Dengar azan sekejap, terus ambil wuduk, terus solat. Panggil suami, solat dengan suami, solat berjemaah dengan anak-anak. Kalau anak-anak tak uzur, solat berjemaah 4 orang. Alhamdulillah. Lepas solat zuhur, baca Al-Quran lagi. Ada ruang baca Al-Quran. Lepas tu bekerja pula nak buat FB Live. Saya buat FB Live ni hari-hari. Setiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat FB Live. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin saya cuti buat FB Live sebab ada program selalunya. Hari Sabtu, Ahad selalunya ada event lah, ada training, ada event. So tak ada FB Live So bekerja pula pukul 2.30 nak buat FB Live pula. Nak buat FB Live tu dia kena prepare, kena tengok, kena setting laptop kita, kena setting handphone laptop kita kena bagi info begitulah, kena prepare. So nak buat FB Live pun kena ada ilmu. Kena ada ilmu. So saya suka mencari ilmu. So ilmu ini dia melapangkan hati Ilmu ini dia melapangkan hati dari sesuatu yang dapat menggoncang kebimbangan kita, kesempitan dada, jiwa yang resah gelisah. Ilmu dia akan menerangkan. Ilmu dia akan jadi cahaya kepada hati. Ilmu ini dia akan membahagikan jiwa, dia akan melapangkan dada, dia akan menghilangkan kesedihan. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, automatik saya kalau sedih, kalau ada apa-apa cabaran, tiba-tiba kita masuk majlis ilmu terus bersemangat sebab dalam majlis ilmu ni dia banyak sangat rahmat kita boleh tukar terus mood kita daripada tak happy, daripada resah gelisah tu terus rasa tenang, terus rasa aman, terus rasa bahagia, menyejukkan jiwa, menenangkan hati sangat pantas kita boleh tukar mood sedih kita tu kepada rasa tenang, rasa happy. Sebab sekarang nak cari ilmu tak susah. Nak cari ilmu tak susah. Kita tak perlu pun nak make up, nak pakai tudung, nak start engine kereta, nak bubuh minyak, nak pergi travel jauh-jauh, tak perlu Tak perlu nak bawa kereta pergi ke center, pergi ke pusat, pergi ke masjid. Tak perlu sebab sekarang majlis ilmu kita boleh dapat secara Zoom meeting. Di dapur boleh dengar, dalam bilik tidur boleh dengar, masuk bilik air bawa handphone boleh dengar.
duduk kat ruang tamu boleh dengar majlis ilmu, masuk bilik rehat boleh dengar, masuk pergi sidai kain boleh dengar majlis ilmu, sambil-sambil masak boleh dengar ilmu. So kalau kita bad mood itu, bila kita berada dalam majlis ilmu, automatik terus bertukar. So automatik kita akan rasa bahagia, rasa tenang. Sebab apa rasa tenang? Sebab apa rasa bahagia dalam majlis ilmu? Sebab majlis ilmu ni seperti mana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul sekumpulan orang yang hadir di rumah Allah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali Allah turunkan ketenangan, dikelilingi para malaikat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat di dalam majlis ilmu. Masya Allah, kita berkumpul, tak kira dah dalam masjid ke, di surau ke, atau di rumah ke, kalau kita hadir majlis ilmu, mungkin dalam Zoom meeting. Dalam Zoom meeting tu mungkin ada 50 orang, 60 orang, 70 orang. Itu sudah bermakna kita sudah berkumpul. Kita sudah berkumpul dalam majlis ilmu, kita duduk ramai-ramai. Ya, kalau majlis ilmu itu majlis mengingati Allah, majlis membaca Al-Quran, majlis berzikir, majlis mengingatkan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan menurunkan ketenangan. Allah akan mengelilingi. Allah akan hantarkan 70,000 malaikat. Ya, dan Allah akan memuji-muji mereka. Allah akan memuji-muji kita kerana menghadiri majlis ilmu. Memuji-muji kita di hadapan Allah. Sebab itu, sebaik kita masuk majlis ilmu, kita akan rasa tenang, kita akan rasa happy, mood kita berubah. Ya, yang stres tu boleh hilang, yang serabut tu bagai dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah akan mencampakkan ketenangan, Allah akan mengelilingi mereka dengan malaikat, Allah akan memuji-muji kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Masya Allah, 70,000 malaikat. Saya dengar itu suami sebut, satu majlis ilmu dikelilingi, dihadiri 70,000 malaikat. Kita tahu tak? Anda tahu tak? Satu malaikat sebelah sayap, sebelah saja satu. Malaikat ada dua sayap. Sebelah sayap malaikat boleh melindungi separuh daripada dunia. Anda bayangkan majlis ilmu yang kita hadiri ada 70,000 malaikat. Masya Allah, patutlah orang yang menghadiri majlis ilmu ini, Allah beri dia kebaikan demi kebaikan. Ya, apalagi kalau ilmu yang kita cari itu adalah ilmu agama, ilmu mempelajari Al-Quran, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal diri, ilmu mengenal Nabi, ilmu mengingatkan kita kepada akhirat, ilmu mengenalkan kita kepada mengenal diri, bersilaturahim, hablum minallah, hablum minannas. Kalau ilmu-ilmu yang Allah ajarkan itu, kita berada di dalam majlis itu, Allah akan turunkan kita ketenangan, Allah turunkan kita malaikat, dan Allah memuji-muji kita. Ya, ini ilmu ni menjadi pemimpin kepada diri. Ilmu ni menjadi cahaya kepada diri. Ilmu ini menjadi jalan untuk kita hidup dengan lebih bahagia. Ilmu ini menerangkan dunia gelap kepada dunia yang terang. So, mesti berazam untuk sentiasa mencari ilmu sesuai dengan jalurnya. Apabila kita mencari ilmu, insya-Allah, ya, kehidupan kita jadi lebih baik, kita jadi lebih tenang, kita ada jalan untuk memperbaiki kehidupan kita. So, kesilapan-kesilapan kita tu sebagai manusia biasa memang kita buat silap. Tetapi apabila kita melakukan kesilapan, apabila kita mencari ilmu, kesilapan itu kita boleh betulkan. Ya, kesilapan itu kita boleh tukar supaya dia menjadi jalan-jalan untuk kita mendapat kebaikan melalui ilmu yang kita cari. Dan keutamaan orang mencari ilmu ni, Masya Allah, sangat-sangat banyak. Yang pertama, orang mencari ilmu, darjatnya akan dinaikkan, martabatnya akan dinaikkan. Ya, ini memang janji Allah. Yang kedua, ilmu itu adalah cahaya yang memberi manfaat. So, ilmu yang kita ada memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu yang kita ada memberi kebaikan kepada orang lain. Apabila kita memberi kebaikan, apabila kita memberi manfaat, Masya Allah, Allah akan datangkan kebaikan kepada kita. Secara tidak langsung, kadang-kadang kesedihan kita, masalah kita, Allah angkat satu per satu dengan asbab kita menyebarkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu itu adalah warisan para Nabi. Ilmu itu adalah warisan para Nabi. So, apabila kita mencari ilmu, kita mewarisi ilmu daripada
para nabi. Allah akan angkat darjat kita. Ya, kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung apabila kita mencari ilmu. Yang keempat, orang-orang yang berilmu ni Allah akan memberi kehidupannya kebaikan demi kebaikan. Allah akan memberi rahmat, Allah akan mengangkat darjat, Allah akan memberi keampunan, Allah akan memberi jalan-jalan rezeki, jalan-jalan keampunan. Kalau di dalam rumah kita suka majlis ilmu, suka taklim, suka majlis taklim, suka berkumpul menyampaikan ilmu, suka buat majlis tazkirah, suka menyampaikan usrah, insya-Allah dalam rumah kita penuh dengan cahaya-cahaya kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan mawaddah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah, ya, penuh dengan keampunan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang, saling cinta menyintai, rumah kita bersinar, rumah kita berbahagia, rumah kita jadi tempat anak-anak kita suka berkumpul, suami kita suka balik, anak juga, isteri juga suka balik, ya. Rumah kita baik di dapur, baik ruang tamu, baik di tempat meja makan, baik di ruang solat, baik di ruang library, baik di tempat menonton, baik di tempat jemur kain, semuanya memberi kebaikan, semuanya memberi rahmat. Dari itulah akan Allah campakkan kebahagiaan, Allah akan campakkan ketenangan di dalam diri kita. So hari ini saya berkongsi dengan anda dua rahsia bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dan kelapangan hati. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah, yang kedua adalah mencari ilmu. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan anda. So bagi anda yang ingin bersama saya mencari ilmu-ilmu yang lebih hebat, saya persilakan anda untuk masuk ke program yang saya buat untuk anda. Satu program yang saya desainkan sendiri berdasarkan pengalaman saya, yang saya namakan program itu sebagai Redesign Your Life, yang akan saya buat, yang akan saya laksanakan pada 11 hari bulan September 2021, ya. Saya buat di studio. So ada sedikit kos, ya. Harganya anda boleh klik button pendaftaran, ya, ada pada ruang komen. Di situ ada link pendaftaran. Harganya sangatlah murah, hanya RM79. Program ini program sehari. So Redesign Your Life adalah satu program pengembaraan rohani, ya, pengembaraan rohani. Bagaimana saya akan membawa anda untuk mengelolakan tiga perkara. Yang pertama, mengelolakan apa yang kita fikir. Yang kedua, mengelolakan apa yang kita gambarkan. Fikiran kita ni sangat power, boleh gambarkan, dan anda boleh dapat apa yang anda mahu melalui gambaran fikiran ini. Yang ketiga, anda mengelola tindakan yang anda buat. Okay, mengelola fikiran, mengelola gambaran fikiran, dan mengelolakan tindakan kita. Dan saya akan membawa anda, membimbing anda kepada ini anak pula yang kedua, yang ketiga nak pergi vaksin. Okey, bye bye. Nak pergi vaksin. Tadi saya pergi vaksin, ni anak yang ketiga nak pergi vaksin. Anda dah vaksin? Ya, jangan lupa ambil vaksin. Baik. Kemudian saya akan membawa anda, membimbing anda untuk mengelolakan kehidupan anda berdasarkan 3 formula masa. Yang pertama, formula masa lalu. Yang kedua, masa yang akan datang. Yang ketiga, masa sekarang. Ramai orang dia tak boleh lupa masa lalu dia bimbang dengan masa depan dia, menyebabkan masa sekarang dia penuh dengan penderitaan. Dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan kerisauan, kebimbangan. Kalau ada risau, ada takut, ada bimbang, anda tidak akan menikmati kebahagiaan. So dalam program Redesign Your Life, saya akan berikan formula-formula bagaimana anda nak delete peristiwa lama, bagaimana anda nak yakin dengan masa yang akan datang, dan bagaimana anda boleh bersyukur menikmati saat yang ada pada hari ini. Ya, semuanya saya akan dedahkan kepada anda, dan saya juga akan berikan kunci-kunci kepada anda bagaimana minda kita ni ada 2, minda sedar dan minda separuh sedar. Minda sedar ni 10% sahaja, minda separuh sedar 90% akan mempengaruhi kejayaan kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ramai orang dia tidak tahu bagaimana nak mengoptimumkan penggunaan minda bawah sedar. So saya akan berikan kunci kepada anda, 4 kunci utama bagaimana memaksimalkan penggunaan minda bawah sedar sehingga anda akan memperolehi apa saja yang anda inginkan di dalam hidup. Anda akan mencapai apa saja yang anda mahukan di dalam hidup.
dengan menggunakan kunci-kunci yang akan saya berikan nanti di dalam program Redesign Your Life. Masya Allah, saya belajar ilmu ini merata-rata tempat untuk mencari kunci-kunci bagaimana nak mencapai apa yang saya inginkan. Ya, ilmu yang saya perolehi, saya pergi merata-rata tempat ini sangatlah mahal. Tetapi saya persembahkan kepada anda dengan harga yang sangat murah, serendah RM79 sahaja. Ya, so jangan lupa klik link pendaftaran program Redesign Your Life. Saya juga tidak sabar untuk berkongsi ilmu ini dengan anda, ya, pada 11 hari bulan September 2021 nanti, ya, insya-Allah. So, Masya Allah, janjinya nak berkongsi setengah jam saja. Ini dah pukul 3.20 petang. Okeylah, insya Allah saya rasa sampai di sini saja sesi perkongsian pada hari ini. Saya doakan semua anda bahagia, sejahtera, tenang, ya, dilapangkan hati, dimurahkan rezeki, dilimpahkan kebahagiaan, mendapat suami yang baik, mendapat pasangan yang soleh dan solehah, ya, mendapat anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdik, anak-anak yang boleh menjadi tempat untuk kita bergantung, kita mendapat kebaikan selepas kita meninggal dunia, dilimpahkan rezeki, perniagaan anda maju jaya, ya, anda naik pangkat walaupun musim pandemik ini, ya, tak mustahil berlaku seperti itu. Sebab saya tengok, Masya Allah, anak sulung saya, mungkin doa-doa kita, ya, anak sulung saya musim-musim pandemik ni naik pangkat demi naik pangkat, naik gaji demi naik gaji, mungkin berkat doa ibu bapa, mungkin keberkatan mereka sendiri, kerajinan mereka sendiri, ya. So saya doakan anda juga, walaupun dalam musim pandemik ini, jangan fikir musim pandemik, jangan fikir apa-apa, kita berserah diri kepada Allah, kita yakin kepada Allah yang maha hebat, Allah yang maha memberi, Allah yang maha baik memberikan kebaikan, Allah yang maha kaya memberikan kekayaan kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Redesign Your Life pada 11 hari bulan September 2021. Bye bye.